Ni, Ya je. tadi kerja lagi ni. Oh. Relax nampak. Kerja tu mesti kerja je. Sebab kalau tak kerja, macam mana kita nak cari nak dapat rezeki? Kita ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada macam-macam benda kita nak buat kan. So, kita kena kerja, kena cari rezeki. Kalau tak kerja, macam mana kita nak dapatkan duit, sumber rezeki tu? Kan? juga. Betul Faizal? Betul. Tapi itulah, tapi kadang-kadang kita kerja-kerja tak kaya-kaya pun. Itulah kan? Kan? Tak kaya pun kan? Kerja keluar pagi, kadang-kadang anak keluar sebelum subuh. Kadang subuh pun terlewat, kan? Sebab punca dia nak cari kerja, nak cari duit semata-mata. Tapi Kerja keras tak apa. sebenarnya itulah penting kita membaca Al-Quran dan kita menghayati Al-Quran. Sebab bila kita tak faham Al-Quran, cara kita berfikir salah dan membawa kepada tindakan yang salah. Betul. Kalau tak bekerja, tak dapat rezeki. Dan Islam pun suruh kita bekerja. Tetapi bila kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya Islam bagi tahu bahawa punca rezeki itu daripada Allah. Maka kalau nak dapat rezeki, mestilah ikut kehendak Allah. Sebab itu Allah beritahu secara jelas dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Allah tak kata aku tidak cipta manusia dan jin melainkan untuk mereka mencari rezeki. Tak. Jadi tujuan utama kita bukan cari rezeki. Tujuan utama kita ialah beribadat kepada Allah. Maka sebab itulah selepas ayat itu, surah Az-Zariyat itu Allah berkata, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mahu pun daripada manusia daripada rezeki. Aku nak mereka beribadat pada aku dan aku tak nak balasan. Aku tak nak rezeki. Bahkan aku tak nak pun mereka bagi makan pada aku. Kenapa? Sebab Allah kata innallaha huwar razzaq. Allah yang memberi rezeki. Zul quwwatil matin, dan Allah boleh memberi rezeki pada siapa saja bila-bila masa di mana saja. Kenapa? Sebab Allah tu mempunyai kuwah, kekuatan yang hebat, al-matin. Jadi maksud ayat ini sebenarnya Allah nak beritahu punca rezeki ialah ibadat, bukan bekerja. Cuma bekerja itu adalah sebahagian daripada ibadat. Allah kata aku cipta kamu untuk beribadat. Kemudian Allah cerita pasal rezeki. Apa kaitan ibadat dengan rezeki? Sebenarnya Allah nak beritahu bila kamu beribadat pada aku dengan sebaik yang mungkin, dengan ikhlas, maka rezeki aku yang menjaminnya. Tapi sekarang ramai manusia dah salah faham tentang konsep rezeki, iaitu dengan bekerja dapat rezeki. Sedangkan Al-Quran cukup jelas mengatakan dengan beribadatlah dapat rezeki. Cuma yang berusaha itu adalah salah satu perintah Allah daripada perintah-perintah Allah yang besar, seperti solat, puasa, haji, dan termasuklah belajar dan berdakwah. Itu adalah perintah Allah yang paling besar, dan itu juga sebenarnya punca utama manusia mendapat rezeki. Okey Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, rezeki dah tetap kan? So adakah kita just beribadat saja? Kan dikatakan rezeki sudah tetap. So kita beribadat saja, adakah rezeki itu akan datang? Sebenarnya bekerja itu adalah sebahagian daripada ibadat. Sebab tu Allah berkata dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang beriman, apabila diseru kepada solat Jumaat, maka adalah kamu berhenti bekerja. Berhenti apa? Berniaga. Zalikum khairul lakum. Itu adalah lebih baik. Mana Islam tak melarang kita bekerja, tapi Allah nak begitu, bekerja itu sebahagian daripada ibadat. Tapi ibadat yang paling utama solat. Sebab tu bila masuk waktu solat, berhenti. Sebab punca kamu dapat rezeki, kamu menyembah Allah, dan pemberi rezeki yang sebenar ialah Allah. Maka bila kamu cari rezeki, pastikan bila masuk waktu salat berhenti. Dan lepas selesai salat, Allah berkata fa iza qudiyatis salah, bila kamu selesai salat, fantashiru fil ardi, bertaburlah di atas muka bumi, wa bataghu min fadlillah, dan sambung lagi cari rezeki Allah. Tapi jangan lupa Allah pesan wazkurullaha katsira. Bila kamu cari dunia, biasanya kamu lupa pada Allah. Ketika itu kamu kena banyak beribadat pada Allah.
menunjukkan bahawa bekerja pun adalah ibadat, tapi disertai dengan zikir dan mentaati pada Allah banyak-banyak. Jadi sebab tu Allah tahu bila manusia cari rezeki saja, cari dunia saja, dia akan lupa Allah, lupa pada agama. Maka Allah pesan, ketika kamu cari dunia, ketika kamu cari rezeki, perbanyakkan berzikir dan mengingatiku. Itu juga menunjukkan Allah nak kita sentiasa beribadat 24 jam. Namanya menjual beli, tapi jangan lupa pada Allah. Namanya pergi bekerja, pegawai kerajaan dan sebagainya, tapi dalam masa bekerja jangan lupa kepada Allah. Itu maksudnya ialah beribadat, bekerja itu adalah ibadat, iaitu bekerja dalam konteks yang Allah redai, bekerja dalam konteks tak pernah lupa pada Allah, dan bila masuk waktu solat terus berhenti dan pergi solat, habis solat sambung kerja. Itu lebih kurang. Nak tanya juga. Okey Ustaz, rezeki dalam bentuk harta benda ni, orang yang tak mentaati Allah pun dapat, orang yang mentaati Allah pun dapat. Macam mana, apa beza dia? Kita tengok orang yang tak mentaati Allah ni Lebih kaya kan? macam lebih kaya. Itu juga salah satu kesilapan manusia dalam memahami konsep rezeki, iaitu dia faham rezeki adalah duit, rezeki adalah kekayaan. Sebenar rezeki yang sebenar ialah redha Allah. Rezeki yang sebenar ialah hidup kita tenang dan bahagia. Dan kalau kita faham rezeki adalah kekayaan, sebenarnya dengan beribadat kepada Allah kita akan lebih kaya. Contohnya, kita bekerja, kita dapat duit banyak mana pun, tapi akhirnya akan berakhir. Sama ada harta itu habis sebelum kita mati, ataupun kita mati sebelum harta itu habis. Tapi yang rezeki kerana beribadat kepada Allah, Allah akan bagi jauh lebih kaya, lebih baik, lebih kekal, iaitu kita tak akan mati-mati dan rezeki itu pun tak akan habis-habis, iaitu syurga abadi. Jadi kita salah faham pasal konsep rezeki, iaitu duit, kesihatan. Tak. Rezeki yang sebenar ialah ketenangan, kebahagiaan. Kadang-kadang orang ada duit sikit je, tapi dia tak berhutang, dia tak tamak, jiwa dia tenang. Itulah maksud rezeki yang sebenar. Kadang-kadang orang tu banyak duit, kereta banyak, rumah pun besar, tapi jiwa tak tenang. Apa makna rezeki? Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, laisal ghina kasratul ard. Bukanlah kekayaan itu banyak harta benda, tetapi al-ghina ghinaan nafsi. Kekayaan yang sebenar ialah jiwa dia kaya. Dia tak tamak pada dunia, tapi dia tamak pada benda yang kekal abadi. Dia tahu membezakan mana yang memberi manfaat padanya untuk selama-lama dan mana yang memberi manfaat untuk sementara. Jadi kekayaan yang sebenar dalam Islam ialah kekayaan jiwa, dan apa sahaja yang Allah takdirkan kita redha. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, telah berjayalah orang yang dapat 3 perkara. Pertama, dia beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, dia diberi rezeki yang cukup. Dan yang ketiga, ini rezeki yang paling mahal, iaitu qanna'ahullah. Allah memberi dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ini rezeki yang paling mahal, yang banyak hilang daripada manusia, iaitu tak pernah rasa cukup. Sebenarnya bila tak pernah rasa cukup, dia belum dapat rezeki. Rezeki yang terbaik ialah apa yang Allah takdirkan, dia rasa cukup. Dan yang dia rasa tak cukup ialah pahala, ibadat, kebaikan yang dia nak bawa di akhirat. Yang tu dia rasa tak pernah cukup. Itulah rezeki yang terbaik. Sebab bagaimana pula Ustaz, apa ni, Allah kata dia dah tetap dah rezeki manusia. At the same time kita nak kena, kalau rezeki tidak datang menggolek, macam mana kita nak kaitkan macam tu lah. Okey. Ramai menganggap bahawa rezeki itu tak datang menggolek. Tapi dalam masa sama dia juga percaya rezeki telah ditetapkan. Itu dari segi teori lah, tapi dari segi praktikalnya, pelaksanaannya nampak macam bercanggah dengan teori tersebut. Iaitu dia kata rezeki tak datang menggolek, maka dia pun bekerja. Tapi dalam sudut yang lain dia kata rezeki telah ditetapkan, tapi bila dia bekerja tu macam dia tak yakin Allah dah tetapkan rezeki. Jadi kalau kamu yakin rezeki telah ditetapkan oleh Allah, janganlah kerja
sampai sakit. Janganlah kerja bermati-matian sampai kamu meninggalkan agama ataupun meninggalkan solat. Kalau kamu yakin rezeki telah ditetapkan, bekerja ala qadar. Jangan pulun sampai macam rezeki Allah tak tetapkan, melainkan dengan kamu bekerja bersungguh-sungguh. Sebaliknya, kefahaman yang lebih tepat ialah kebahagiaan adalah daripada usaha kita. Allah kata siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, dia akan mendapat kehidupan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu Allah tetapkan, itu adalah hasil usaha kamu. Maka yang tu kamu kena pulun habis-habis, iaitu beribadat, mentaati Allah. Sebab itu kamu yang usaha kamu. Tapi rezeki itu Allah dah tetapkan. Kamu pulun habis-habis pun, kalau Allah tetap banyak itulah. Jadi bab kerja dunia jangan pulun, sebab Allah dah tetapkan. Tapi dalam bab akhirat kamu kena pulun, buat sungguh-sungguh, sebab itu adalah pilihan kamu. Lepas tu Ustaz, yang akan ada Quran duk kata carilah akhirat, jangan lupa dunia. Itu macam mana pula tu? Okey, itu Allah sebut dalam surah Al-Qasas kan, ayat 77. Allah kata wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata carilah apa yang Allah bagi pada kamu daripada dunia. Ad-daral akhirah, cari akhirat. Kena faham, Allah tak kata cari dunia, Allah kata cari ad-daral akhirah, cari akhirat. Melalui apa dah? Fima ataka Allah, yang melalui dunia yang Allah bagi. Tengok, Allah kata dunia aku bagi. Jadi aku bagi dunia supaya kamu guna dunia untuk cari akhirat. Dan lepas tu Allah pesan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagian kamu daripada dunia, iaitu bila kamu ada duit, jangan lupalah untuk hidup selesa, beli rumah yang selesa, beli kereta yang selesa. Jangan sampai kejar akhirat, sampai kamu zuhud, sampai kamu menyusahkan diri kamu dan keluarga kamu. Itu maksud jangan lupa dunia. Bukan jangan lupa dia, kena kejar dunia habis-habisan. Jadi dalam konteks ayat ni cukup jelas, Allah tak suruh cari dunia. Bahkan Allah kata dunia aku bagi. Yang aku suruh ialah kamu cari akhirat menggunakan dunia yang aku bagi. Tapi dalam masa kamu mencari akhirat, janganlah sampai kamu menyusahkan diri kamu ketika kehidupan dunia. Sebab itulah kalau kita tengok kan, bagaimana kisah Maryam dalam keadaan lapar dan dia sedang mengandung. Tapi Allah nak bagi rezeki pada dia. Allah tak bagi bergolek macam tu. Allah kata kepada Maryam, goncang pokok kurma. Dalam keadaan Maryam seorang wanita yang lemah dan pula mengandung, syarat mengandung lagi lemah. Dalam keadaan itu tak mungkin dia boleh menggoncang pokok kurma dan pokok kurma itu jatuh. Tapi Allah nak supaya Maryam berusaha. Rezeki aku yang gugurkan kurma tu. Bukan sebab kamu goncang, tapi sebab aku nak kamu usaha, aku yang akan gugurkan. Itu maksud. Macam mana Maryam dapat rezeki? Sebab dia beribadat pada Allah. Apa ibadat dia? Bukan solat, bukan puasa, tapi mentaati perintah Allah supaya goncang. Itu maksud dengan beribadat kamu dapat rezeki. Ibadat apa? Semua perintah Allah. Allah kata goncang-goncanglah. Tapi jangan sebab kamu goncang sampai kamu tak yakin kurma tu akan gugur, maka kamu meninggalkan perintah utama yang lain. Begitu juga kisah Nabi Musa. Bila terperangkap, dikejar oleh Firaun dengan tentera dia, terperangkap depan laut dan di belakangnya tentera Firaun. Maka Allah kata pada Musa, pukullah tongkat kamu ke laut. Logiknya, tongkat tu tak boleh membuat apa-apa pun pada laut tu. Bahkan kalau tokoh pukul tongkat tu, hanya memercikkan air pada Firaun. Allah boleh je cakap pada Musa, pecah mata, aku akan jadikan, bila kamu buka mata, aku jadikan laut di lebuh raya. Tak, Allah nak Musa berusaha. Dan usaha itu sebenarnya adalah ibadat. Apa makna ibadat? Taat perintah Allah. Allah kata goncang, goncang. Allah kata pukul-pukul. Yang selepas itu serah pada aku. Kalau ikut logik, kita dengan kudrat kita tak boleh nak kumpul juta-juta. Tapi ada orang bekerja sedikit dapat juta-juta. Sebab apa? Sebab yang juta-juta Allah bagi.
bukan sebab usaha kamu yang kerdik itu. Jadi sebenar ibadat, konsep ibadat bukan solat saja. Buat apa saja perintah Allah, maka Allah jamin. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah pada Allah, iaitu taat semua perintah Allah. Allah kata solat, Allah kata tutup aurat, tutup. Allah kata jangan menipu, jangan berbohong, jangan. Allah kata jangan rasuah, jangan ambil hak orang. Bekerja, cukup masuk waktu solat berhenti. Allah janji dapat dua. Satu, jalan keluar daripada semua masalah kehidupan. Yang kedua, Allah jamin rezeki yang tak disangka. Sebab apa? Bukan sebab bekerja keras, tapi sebab kamu mentaati perintah Allah dalam semua aspek kehidupan kamu. Wa man yattaqillah. Itu yang kita nak bagi orang faham. Sebenarnya punca rezeki bukan kerja. Punca rezeki ialah bertakwa pada Allah. Punca rezeki ialah mentaati perintah Allah dalam semua aspek kehidupan kita. So Ustaz, boleh lah kalau kita kerja kita nak jadi kaya lah. Macam mana pula? Ramai orang kata nak Untuk macam contoh juga. tak macam Ustaz kata kan. Selesa apa semua orang nak dalam keselesaan, nak kena ada rumah, ada kereta kan. Jadi Macam kaya sahabat lah. Ana Ustaz, Supaya senang. bila Ana tanya dia dengan kekayaan dia, dia cakap, oh ini aku punya hasil kerja keras aku dan apa tulang empat kerat ni lah, dia cakap. Maknanya dia mencari. Dia berusaha. Lepas tu harapan dia bila dia mati dia tak susah kau orang. Anak bini dia ada bahagian yang ditinggalkan. Jadi dia kata ni tanggungjawab dia lah kan. Jadi macam mana pula tu? Dia kena kerja kuat. Okey. Satu sudut teori tu nampak macam betul. Dia kata kena bekerja keras sebab dia nak hidup senang, kemudian supaya anak isteri pun hidup senang. Ya. Kalaulah hidup dunia ni adalah satu kehidupan saja dan berakhir setakat dunia, okey, kerjalah keras supaya kamu bahagia, supaya kamu selesa dan keluarga kamu pun selesa. Tapi hidup dunia adalah sementara. Kalau betul kamu nak selesa dalam hidup dunia yang tempohnya 60 tahun, 70 tahun, maka logiknya kamu sepatut usaha kamu lebih keras untuk hidup selesa dalam kehidupan yang kekal abadi. Logiknya. Betul tak kamu nak selesa dalam 70 tahun? Kalau betul, kehidupan yang kekal, kamu kena usaha lebih. Kalau betul lah, itulah niat kamu. Tapi kalau kamu betul, kalau kamu hanya niat nak hidup selesa kat dunia sahaja, tapi dalam kepala kamu tidak ada akhirat, itu adalah pemikiran yang salah dan pemikiran yang akan merosakkan masa depan kamu dalam kehidupan yang kekal abadi. Kalau betul kamu guna teori itu, sebenarnya kamu akan jadi orang terbaik. Kalau 70 tahun aku nak selesa, aku nak anak isteri aku selesa, maka yang kekal abadi aku mesti nak juga lebih selesa dan anak isteri aku di akhirat besok lagi selesa, iaitu berada dalam syurga. Maka aku kena beribadat, aku kena bimbing anak isteri aku menjadi orang yang bertakwa pada Allah, supaya hidup mereka bukan setakat 70 tahun bahagia, selesa, tapi hidup mereka selesa dan bahagia untuk selama-lamanya. Sekarang ni Ustaz, ramai orang dia bekerja sungguh-sungguh sampai masa dia tu 12 jam, 15 jam sehari bekerja, dan tentulah keluarga dia pun ditinggalkan. Anak-anak dia mungkin ialah kurang penyampaian tentang akhirat. Jadi macam mana dia nak keluar daripada situasi tu? Hutang dah banyak, lepas tu komitmen kerja tu dah semakin banyak sebab mencari dunia. Betul Ustaz. Sebab kita nak kena tanggung anak, kita nak kena tanggung isteri, kita nak kena tanggung perbelanjaan rumah, perbelanjaan kereta dan sebagainya. Jadi kalau kita tak keluar bekerja selama 12 jam, 15 jam, so punca rezeki kita macam mana kita nak dapat Ustaz? Okey, kita kata nak menanggung semua kena bekerja keras. Tapi akhirnya kita terperangkap dalam hutang kan. Kadang-kadang tinggal tanggungjawab pada anak isteri. Tengok, kita nak selesai masalah tapi menjadi masalah lebih besar. Sebab apa? Kita tak ikut kaedah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah dah cakap, semua masalah akan selesai bukan sebab kamu bekerja. Semua masalah akan selesai sebab kamu bertakwa.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Apa makna makhraj? Kalau kamu bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan semua masalah kamu akan selesai. Bukan dengan kamu bekerja keras, tapi dengan sebab kamu bertakwa. Salah satu takwa, kamu bekerjalah. Tapi jangan sampai bekerja, kamu langgar perintah Allah. Itu yang akan menjadikan kamu terperangkap dalam masalah. Kamu kononnya nak selesai masalah, tapi sebenarnya cara kamu menambah masalah kamu. Sebab teori kamu, kaedah kamu bercanggah dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itulah kita tengokkan Hajar duduk tengah padang pasir dan tak ada suami, dan dia pun tak bekerja. Tapi kenapa Allah bagi rezeki? Bahkan rezeki yang Allah bagi pada Hajar bukan untuk dia seorang, bukan untuk dia dan anaknya saja, tapi Allah bagi rezeki pada Hajar sampai boleh diambil, dimanfaatkan oleh berjuta-juta bilion orang Islam yang pergi ke Mekah, iaitu daripada air Zam-Zam, hanya kerana Hajar bertakwa kepada Allah. Allah kata pergi duduk pada pasir, pergi. Jangan fikir pasal rezeki. Walaupun di padang pasir tidak ada pokok, tidak ada sungai, tidak ada apa-apa, manusia pun tak ada, dan duduk pula dengan baby. Itulah takwa. Jangan fikir nak makan apa. Sebab apa? Yang suruh tu pemberi rezeki. Maka akhirnya Hajar dapat makhraj, keluar daripada masalah. Apa dia? Masalah tak ada makanan, masalah tak ada suami, masalah tak ada air, semua selesai. Sebab apa? Dia beribadat, dia bertakwa pada Allah. Dan begitu juga Ibrahim AS. Dia tak takut dia meninggalkan Hajar di situ. Sebab apa? Walaupun mesti ada masalah, meninggalkan isteri di tengah padang pasir dengan anak masih kecil, manusia tak ada, pokok pun tak ada, sungai pun tak ada, makanan pun tak ada. Mesti ada masalah, tapi dia yakin. Allah kata, kalau kamu dengar cakap aku, kamu akan dapat makhraj. Yang kedua, kamu akan dapat rezeki yang tak disangka. Dan terbukti bila Ibrahim mentaati Allah, dan itulah sebenarnya kerja utama kita, bukan cari rezeki, tak, mentaati Allah. Maka Allah jadi makhraj kepada Ibrahim. Akhirnya termasuklah Allah perintah Ibrahim sembelih anaknya. Maka kerja Ibrahim apa dah? Taat perintah Allah, sembelih anak. Dan akhirnya dapat makhraj, iaitu anaknya selamat, tak disembelih, dan dapat rezeki yang tak disangka. Apa dia? Seekor kibas. Kibas ni mana ada tengah padang pasir, orang pun tak ada, kibas lagi tak ada. Tapi Allah tepati janji, kalau kamu dengar cakap aku akan bagi jalan keluar, dan aku akan bagi rezeki yang tak disangka. Apa dia? Rezeki yang tak disangka. Tengah-tengah padang pasir, gembala kibas pun tak ada, tiba-tiba kibas turun. Itu rezeki tak disangka. Hasilnya apa? Kibas tu rezeki tu. Rezeki. Seekor kibas. Rezeki. Tapi hasilnya apa dah? Adakah Ibrahim keluar pukul 8 balik pukul 5? Adakah Hajar keluar pukul 8 balik pukul 5 kerja di mana-mana? Tak. Kerjanya ialah mentaati Allah. Allah kata duduk. Allah kata tinggal seorang dengan anak, tinggal. Allah kata pada Ibrahim, kamu balik. Serah padaku. Sebab yang bagi rezeki bukan kamu, yang bagi rezeki aku. Dan akhirnya Hajar dengan anaknya Ismail hidup dengan aman, dengan selamat di bawah lindungan pemberi rezeki yang Rabbul Alamin, yang maha hebat. Dan akhirnya Ibrahim dapat anaknya Ismail, tak disembelih, bahkan Allah ganti dengan seekor kibas. Dan Allah bagi satu lagi rezeki yang tak disangka, iaitu Allah bagi seorang anak lagi. Dan anak pula adalah seorang Nabi, iaitu Nabi Isa. Itu semua contoh-contoh kisah-kisah menunjukkan bahawa rezeki, punca utama rezeki ialah mentaati Allah. Tapi bukan makna tak bekerja. Bahkan bekerja itu salah satu daripada perintah Allah. Tapi itu bukan perintah utama. Perintah utama ialah beribadat pada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Quraisy, Allah bagi rezeki pada orang Mekah, li'ila fi Quraisy, kaya. Tapi sebab mereka tak buat kerja utama mereka, beribadat, maka Allah cela mereka. Allah cela mereka. Dan Allah kata falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan kepada tuan rumah ni, iaitu Allah, Tuhan kepada Kaabah ni. Sebab apa? Tuhan kepada Kaabah inilah allazi at'amahu, yang memberi makan. Dan Tuhan ini juga wa amanahu, yang memberi keamanan kamu sampai boleh pergi ke Yaman,
boleh pergi ke Syam bawa barang dagang dengan selamat. Kalau orang bukan orang Mekah berniaga mesti dirompak, tapi Allah bagi jaminan. Orang Mekah kalau pergi ke Syam, pergi ke Yaman mesti aman, mesti selamat. Maka Allah kata yang bagi rezeki bukan Tuhan tu yang kamu sembah, dan bukan kerja kamu yang bagi rezeki, tapi aku allazi at'amau. Maka sembahlah. Maknanya Allah nak begitu sebenar. Kalau kamu dapat makan tapi tak sembah Allah, kamu sebenar belum bekerja yang sebenar, dan kamu akan masuk neraka. Bekerja dapat rezeki, seronok sekejap, kemudian masuk neraka. Sebenarnya itu bukan rezeki. Rezeki ialah kita dapat makan dan lepas tu dapat masuk syurga. Tapi kalau dapat makan pada saat lepas tu masuk neraka, yang kita makan bukan rezeki, tapi penyebab kita masuk neraka. Jadi yang kita makan sebenar adalah musibah. Jadi rezeki ini apa saja. Sebab tu Allah ajar kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah tak suruh minta dunia. Allah kata, wahai Tuhan kami. Allah sendiri ajar pada kita bagaimana nak minta kebaikan. Allah tak ajar kita minta dunia. Allah kata apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berilah pada kami di dunia hasanah. Bukan wahai Tuhan, berilah pada kami dunia. Tak. Beri hasanah di dunia. Apa maksud hasanah? Iaitu apa saja kebaikan yang membawa kita ke syurga. Itulah sebenar hasanah. Kadang-kadang kita ada kereta. Kereta tu boleh jadi hasanah, boleh jadi sayyi'ah. Kalau kita guna kereta untuk yang Allah redha, pergi masjid, pergi kelas, maka kereta itu adalah hasanah di dunia untuk kita. Tapi kalau kita guna kereta untuk buat maksiat, maka kereta yang sama juga boleh jadi sayyi'ah yang akan menghubung kita ke neraka. Jadi sebenarnya punca utama rezeki ialah beribadat, bukan bekerja keras. So jadi salahlah persepsi kita orang ni semua selama ni yang mengatakan kalau untuk rezeki yang melimpah kita harus kena kerja kuat, kita harus kena kerja lebih masa dengan usaha daya kita sendiri, kan? Yalah, salah. Kemudian kalau kita tengok kehidupan sirah Nabi dan para sahabat, mereka sentiasa taat pada Allah, kan? Allah kata sampaikan dakwah walaupun kena maki. Nabi tak fikir dah risiko dia, susah nak cari makan. Sebab apa? Nabi cukup faham punca rezeki taat Allah. Maka Allah hantar Khadijah sebagai orang kaya untuk bagi rezeki pada Nabi dan juga untuk membantu orang Islam. Allah hantar Abu Bakar. Tengok, bila taat je perintah Allah, Nabi dan para sahabat tak risau langsung pasal rezeki. Sebab mereka yakin yang suruh mereka berdakwah ialah pemberi rezeki. Mana mungkin pemberi rezeki bila taat padanya dia tak bagi rezeki. Kalau orang lawan dia pun dia bagi rezeki, maka orang yang taat rezekinya lagi baik. Sebab kita mentaati pemberi rezeki. Logiknya. Sebab tu apa saja perintah Allah, Nabi dan sahabat ikut. Sampai ada sahabat yang kena seksa, tak ada masalah. Sebab apa? Dengan seksa itu hatinya tenang, dan dengan mereka dibunuh, akhirnya mereka dapat rezeki yang lebih mahal daripada rezeki dunia, iaitu syurga kekal abadi. Allah kata Nabi dan para sahabat, hijrah, tinggal semua rezeki kamu di Mekah. Langsung Nabi dan sahabat tak risau pasal rezeki, sebab yang perintah mereka berhijrah adalah pemberi rezeki. Dan akhirnya Allah bagi rezeki pula pada Nabi dan sahabat melalui harta peperangan. Ya Allah, Nabi sampai boleh melakukan korban 100 ekor unta. Sebab apa? Nabi tak ada harta, tapi sebab Allah janji, kalau kamu takwa pada aku, kamu tak pada perintah aku bagi jalan keluar dan aku bagi rezeki tak disangka. Nabi tak terfikir pun. Dalam keadaan kemiskinannya, dia dapat harta rampasan yang banyak dan dia boleh berkorban satu masa 100 ekor unta. Kita bekerja keras, kaya pun kaya gila, tapi bila berkorban tak pernah seekor lembu. Tapi biasanya satu bahagian daripada seekor lembu. Hasil daripada apa? Kerja keras cari rezeki. Nabi hasil daripada kerja keras mentaati perintah Allah, Nabi satu masa boleh korban sampai 100 ekor unta. Itulah bukti sebenar rezeki yang paling baik ialah dengan cara kita mentaati perintah Allah. Jadi rezeki yang paling utama jangan tengok pada zahirnya. Sebab itulah orang paling bahagia ialah para Nabi.
Dan kalau kita tengok para nabi, hampir semuanya tidak kaya. Ada nabi kerja gembala kambing, ada nabi kerja tukang besi, dan semuanya kerja yang biasa-biasa je. Tapi mereka lah manusia yang paling bahagia sebab mereka dapat rezeki, iaitu ketenangan jiwa, dan dapat rezeki redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dah habis dah Ustaz? Boleh sambung? Ha? Nak sambung lagi? Dah sambunglah, tanyalah soalan. Tak, maknanya kalau kat dunia ni cukup lah sekadar kalau kita kerja, lepas tu kalau macam apa yang Ustaz beritahu lah kan. Jadi kita kerja sampai waktu kita solat, lepas tu benda rutin kita macam tu lah kan. Maknanya kita jaga solat, pelihara apa yang Allah nak, aurat apa semua. Maknanya cukup lah macam tu, boleh jadi orang Islam yang baik, dan apa yang Allah nak lah, keredaan ataupun perlu ada sesuatu lagi yang boleh bawa kepada ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang kemuncak yang Ustaz cakap tu lah. Kalau contoh yang tadi dah jelas. So lepas ni kalau pergi kerja sampai waktu solat, kita berhenti solat. Kalau meeting pun berhenti saat, kita pergi meeting. Jadi cukup sekadar tu je ke, atau apa lagi yang perlu dilakukan? Okey, kita sebut tadi kan, cara untuk mendapat rezeki, cara untuk selesai segala masalah, kena bertakwa pada Allah. Dan apa makna takwa? Takwa ialah pendapat yang paling definisi yang paling tepat ialah taat semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi bila sebut semua perintah Allah, bukan setakat solat sahajalah. Sebab itulah Quran bukan turun surah solat je, bukan turun ayat pasal solat puasa sahaja. Tapi Al-Quran turun 30 juzuk, 6,000 ayat lebih. Maknanya perintah Allah terlalu banyak dan luas. Jadi kalau kita nak rezeki yang tak disangka, nak selesai masalah, bukan mesti solat sahaja, bukan setakat tutup aurat saja, tapi kita kena tengok tadabbur ayat demi ayat sampai kita tahu apa lagi perintah Allah yang belum aku buat. Jadi sebenarnya banyak perintah Allah dalam Al-Quran. Sebab tu Quran diturun 30 juzuk dan ambil masa selama 23 tahun. Sebab kalau perintah solat saja tak perlulah sampai 23 tahun, tak perlu 30 juzuk. Maknanya apa? Islam tu adalah agama yang lengkap daripada bangun pagi sampai ke malam. Jadi kita kena tengok satu persatu ayat Allah, apa lagi perintah Allah yang kita belum buat, apa lagi larangan Allah yang belum kita laksanakan, barulah kita akan dapat yang Allah janji. Jadi kalau setakat solat saja, bekerja solat, bekerja puasa, bekerja pergi umrah, belum cukup. Sebab Bani Israel pun bangsa yang mulia, tapi mereka dilaknat. Sebab apa? Bukan sebab tak solat, bukan sebab tak puasa, tapi sebab mereka tak mencegah kemungkaran. Itu salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan selain daripada solat. Bahkan solat tu sendiri pun fungsinya ialah untuk mencegah kemungkaran. Maknanya kalau kita solat, kita sendiri buat mungkar, solat kita tak ke mana. Ataupun kita dah solat, kita tak buat kemungkaran, tapi kita biar kemungkaran, mana solat kita pun tak ke mana. Sebab tujuan solat untuk menghapuskan kemungkaran. Jadi tadabburlah Al-Quran ayat demi ayat supaya kita tahu apa lagi perintah Allah yang perlu kita buat. Bukan setakat solat, bukan setakat puasa saja. Wallahu a'lam. Okey. Jazakallah khairan Ustaz atas penerangan yang sangat jelas kepada kami semua dan mengubah persepsi kami selama ni lah. Kita harap lepas ni kita kerja keras, ulun habis-habis untuk mentaati perintah Allah, bukan kerja keras untuk mencari rezeki. Mencari rezeki itu salah satu daripada perintah Allah, tapi bukan kerana mencari rezeki Allah jamin rezeki. Wallahu a'lam.